Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazana idza syi'ta rabbi sahla. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an asatizatina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita sedang berbincang dalam pertemuan yang melibatkan Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam. Antara perkara yang menarik yang dapat kita lihat iaitu satu perkara yang namanya laduni, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ayat ke-65. Ayat ini telah kita bincangkan, tapi kita belum lagi mendetailkan perbincangan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang laduni. Apa yang dimaksudkan dengan laduni? Dan sebelum kita bincang lebih lanjut tentang laduni, saya tertarik dengan sebuah buku yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang berkaitan dengan garis panduan perbomohan mengikut Islam. Satu perkara yang perlu kita semua mengetahui, bila kita membaca kisah-kisah seperti ini, maka banyaklah soalan-soalan yang dikemukakan dalam website kepada pihak Fatwa JAKIM sebagai contohnya. Bagaimana nak berjumpa dengan orang-orang yang tertentu yang hendak dimaksudkan, seperti Nabi Musa bertemu dengan Khidir alaihi salam. Sebenarnya, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita lihat antara bagaimana kita nak mengenali seseorang itu, sama ada merupakan seorang pengamal perubatan Islam ataupun sebaliknya seorang yang berdamping dengan syaitan. Kata Ibn Taymiyah dalam kitabnya bertajuk Al-Furqan Baina Awliya'i Rahman wa Awliya'i Syaitan, pembeza di antara wali Ar-Rahman dengan wali syaitan, di antara wali Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berbeza, yang tentunya berbeza daripada orang yang menyembah syaitan. Cukup mudah untuk kita lihat bandingan di antara mereka ini yang boleh kita pergi untuk berdamping dengannya. Dan sebenarnya dalam Islam, bagi orang yang ada ilmu untuk mengubat orang lain, disuruh untuk mengubat orang lain. Kerana Nabi SAW pernah menyatakan, dan hadis ini sahih, Nabi pernah bersabda, qala rajulun ya Rasulullah arqi. Lalu Nabi menjawab, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Seorang sahabat telah ditanya oleh Nabi SAW, wahai Nabi, saya ada kemampuan untuk mengubat seorang yang kena penyakit. Dalam satu riwayat mengatakan seorang yang kena gangguan syaitan, satu riwayat mengatakan kena gigitan, sengatan, akrab. Akrab ni apa kita nak sebut? Kalajengking. Ya, maka dalam peristiwa ini Nabi SAW telah bersabda, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk mengobati sahabatnya, maka hendaklah dia bantu. Dan ini mudah-mudahan termasuk dalam konteks hadis yang Nabi SAW menyatakan, man faraja an mu'min kurbatan min kurabid dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Sesiapa yang membantu saudaranya untuk keluar daripada muskilahnya, masalahnya di dunia, musibah yang menimpanya, mudah-mudahan di akhirat besok akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesusahan hari akhirat. Di atas prinsip ini, sedang dengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, cukup mudah untuk kita menilai, kata Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Awliya'i Rahman wa Awliya'i Syaitan ini, kita lihat orang yang kita datang untuk mendapatkan kepakarannya itu, ilmunya untuk menyelesaikan masalah kita. Pertama, lihatlah apakah orang ini orang yang sembahyang. Yang kedua, perhatikan betul-betul bagaimana gaya hidupnya. Tanya orang-orang kelilingnya, apakah dia ni seorang yang committed kepada Islam ataupun mempunyai cara hidup yang penuh dengan apa yang kita nak nyatakan, penuh dengan mashkuk fihi. Banyak benda-benda yang kita syak. Orang keliling dia tak pernah nampak dia pergi sembahyang Jumaat pun contohnya. Dan orang keliling dia mengetahui dia ni seorang ma'ruf bil fasad wal ifsad, suka membuat perkara-perkara yang merosakkan.
campur gaul dengan orang perempuan, mengubat orang perempuan dalam satu bilik. Orang begini maknanya dia bukan Aulia'ur Rahman, dia ini merupakan Aulia'ur Syaitan. Cukup mudah bagi kita, kerana di kalangan umat Islam kadang-kadang gagal membezakan di antara Al-Quran dan juga jampi serapah. Kadang-kadang disebut oleh Ibn Taymiyah dan juga disebut oleh Abdul Wahid Salam Bali dalam kitabnya As-Sarimul Battar, sengaja golongan yang kita nak berubat dengannya ini membaca Al-Quran tapi dibacanya terbalik. Qul huwallahu ahad jadi ahad, qul hu qul, dia terbalik baca Qul huwallahu ahad. Tapi bagi orang yang jahil, orang yang tak biasa beramal dengan Al-Quran, bagi dia dengar baca bahasa Arab ini, sebenarnya dia baca benda-benda yang mempunyai kemaslahatan dalam hubungannya dengan syaitan. Jadi jauhi golongan seperti ini. Apapun sebenarnya pihak JAKIM telah meletakkan satu garis panduan dalam buku kecil ini untuk menjadi pegangan kita bersama-sama. Garis panduan perbomohan ini, pertamanya kalau kita lihat, antara perkara yang perlu kita pastikan, yang pertama, tidak menggunakan bentuk amalan sihir, ilmu hitam, titik tenung, tukang nujum, ramalan tapak tangan dan silap mata. Kita nak berjumpa dengan orang yang nak mengubati kita, katalah ada orang nak mengambil kemuliaan seperti mana Nabi Musa pergi belajar dengan Khidir, benda-benda yang tidak diketahui oleh Musa alaihi salam, maka dia pun berpegang kepada prinsip ini. Tak salah pun nak jumpa dengan orang yang ada ilmu, tapi hendaklah kita pastikan pertama syaratnya tidak menggunakan perkara-perkara sihir. Dan menunjuk-nunjuk ni haram hukum dia sebenarnya. Bimbang ada takabur. Kalau orang ni orang alim, wali Allah, wali Rahman, dia tidak mahu nunjuk-nunjuk. Orang-orang jahil dan wali syaitan saja yang sibuk menunjuk-nunjuk kepada orang kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Apa buat nak tunjuk kepada orang? Ia merupakan anugerah Allah yang diberikan khusus buat orang-orang yang rapat dengannya. Justru apa pasal kita nak tunjuk-tunjuk pada orang? Ini yang pertama. Yang kedua, mengikut garis panduan ini, tidak boleh mengaitkan sesuatu pengeras dengan sesuatu akibat. Tak boleh kita nak kaitkan sesuatu akibat dengan sesuatu perkara yang disebut-sebut. Yang ketiga, tidak boleh percaya kepada sial dan mudarat yang menimpa seorang atau diri. Ini garis panduan yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang syirik, seperti sembah pantai, sembelihan binatang, buang ancak, tanam diri dalam pasir dan sebagainya. Yang kelima, tidak boleh menyembelih binatang untuk tujuan yang bukan syar'i. Menyembelih binatang dengan tujuan untuk manggil dewa-dewa yang tertentu, haram hukumnya, syirik. Yang keenam, tidak boleh melakukan perbomohan dan bacaan tertentu yang mengandungi unsur-unsur meminta izin atau bantuan dari kuasa-kuasa makhluk gaib dalam acara perbomohan. Ini juga diharamkan dan bau pada syirik. Yang ketujuh, tanggungjawab kita sebagai seorang Islam, tidak boleh menyajikan makanan untuk menjamu penunggu, kalaupun diminta oleh orang yang berkenaan. Yang ke-8, diharamkan mentaati bomoh atau seseorang pada perkara-perkara yang jelas bercanggah dengan akidah dan syariat Islam. Dan yang ke-9, menolak sebarang syarat yang diberikan yang bertentangan dengan akidah, syariah dan juga akhlak Islam. Jadi ini perkara yang dapat kita lihat menerusi garis panduan yang dikenakan. Dan syarat bomoh ini pula, orang yang nak mengubat orang, bomoh hendaklah beragama Islam. Jangan jumpa dengan bomoh yang bukan Islam. Melainkan doktor-doktor perubatan yang menggunakan cara pendekatan konvensional dengan ubat perubatan yang sedia dimaklumi dengan kaedah saintifik sebagainya, itu lain cerita. Itu dalam hadis-hadis juga terbukti Nabi SAW menggalakkan sahabat, membenarkan sahabat untuk mengunjungi doktor yang beragama Nasrani sebagai contohnya. Adapun yang menggunakan mentera-mentera, kalau orang Islam sekalipun, tidak dibenarkan. Apatah lagi kalau orang bukan Islam. Yang kedua, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang bau syirik, melalui itikad, perkataan atau perbuatan. Yang ketiga, bomoh ini tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah wajib dalam Islam seperti sembahyang, puasa, zakat. Yang keempat, tidak boleh terlibat melakukan maksiat. Bukan bomoh saja, orang biasa pun tidak boleh. Kalau bomoh nak mengubat orang, lebih-lebih lagi. Yang kelima, tidak memecah belakan masyarakat dan keluarga. Yang keenam, tidak mentafsir ajaran Islam mengikut hawa nafsunya. Yang ketujuh, tidak memasukkan menggunakan unsur-unsur yang bercanggah dengan Islam seperti sihir, ilmu hitam, menurun, kerana pengamalnya termasuk dalam kategori menyeru iblis dan syaitan dengan ucapan yang tidak wajar. Yang ke-8, tidak boleh bersebahat dengan makhluk halus seperti jin dengan tujuan mendapat pertolongan mereka, sedangkan ia merupakan satu benda yang jelas haram dalam Islam. Yang ke-9, tidak boleh meminta pertolongan jin dalam rawatan perubatan hingga membawa kepada syirik, kerana syirik ini menafikan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9, yang ke-10, tidak harus meminta pertolongan jin untuk mencari kekuatan dan kehebatan, kerana dibimbangi wujud keyakinan bahawa makhluk-makhluk ini mempunyai kuasa yang sama dengan Allah.
Yang ke-11, tidak harus meminta menggunakan khidmat jin untuk ilmu sihir atau nujum atau menurun kerana ia syirik. Yang ke-12, tidak boleh melakukan ramalan tentang buruk atau baik pada masa akan datang. Kalau bomoh yang kita jumpa ni mula meramal-ramal perkara yang tidak lagi berlaku, maka eloklah tinggalkan. Ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi SAW sendiri menyatakan, "Lau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Kalau aku sendiri mengetahui perkara-perkara gaib itu yang bakal berlaku, tentulah aku tidak ditimpa musibah, ujian seperti yang pernah berlaku menimpa Nabi dalam perang Uhud contohnya. Nabi luka-luka, Nabi pergi ke Taif, dilontar dengan batu, juga Nabi tidak tahu. Kalau Nabi SAW yang ada berita dari langit menerusi perantaraan Jibril dengan wahyu Allah pun tidak mengetahui, apatah lagi kalau kita masyarakat yang kemudian. Tentulah orang-orang yang menggunakan khidmat jin yang dapat mengetahui perkara-perkara yang pelik yang belum berlaku. Seterusnya, hendaklah mengikhlaskan hati dalam amalan. Ini kerja seorang nak mengubat orang. Dan yang terakhir, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini saja yang akan membantu kita dalam satu kerja yang kita lakukan. Baik, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini satu perkara berkaitan dengan garis panduan perbomohan menurut Islam yang diterbitkan oleh Jabatan Kebajuan Islam Malaysia, JAKIM. Ya, jadi satu perkara lagi yang dapat kita lihat dalam perkara yang telah kita bincangkan sebelum ini, dan perkara ini menarik untuk kita semak dengan lebih lanjut. Dalam kes yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan menurut ayat ke-65 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami kurniakan kepadanya ilmu laduni dari sisi kami. Kalau kita melihat tafsiran yang dikemukakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab tafsirnya Aisarut Tafasir, beliau mengatakan ilmu laduni ini untuk diberikan kepada manusia yang tertentu yang bertaraf wali. Beliau menolaknya sama sekali. Kebarangkali berlaku perkara seperti ini adalah mustahil pada pandangan beliau. Kerana Khidir ini merupakan seorang Nabi. Allah SWT menggunakan yang dimaksudkan dengan laduni di sini an-nubuwah, kenabian. Jadi dia menolak sebarang kebarangkalian bahawa manusia boleh dikurniakan ilmu yang tertentu. Tetapi sebenarnya, siapa pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita lihat perkara ini juga merupakan perselisihan pandangan di kalangan para ulama. Contohnya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasin Ta'wil menyorot pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Tafsiran ini menarik, tapi Jamaluddin Al-Qasimi tidak pula mentarjihkan sama ada pandangan ini betul, dia bersetuju dengannya ataupun tidak. Kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya ilmu ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, ilmu ini sumbernya adalah ta'lim insani, at-ta'lim al-insani. Yang kedua, at-ta'lim ar-rabbani. Ilmu ini sebenarnya, kata beliau, bersumberkan dua. Yang pertama dari insan, yang kedua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan ilmu yang sifatnya kemanusiaan itu, sebenarnya diperolehi dengan dua cara. Iaitulah yang pertama, kata beliau, at-ta'allum. Yang kedua, at-tafakkur. At-ta'allum maknanya pemindahan ilmu dari seorang kepada yang lain. Bagi contohnya, anak-anak kita pergi ke sekolah, belajar. Mendapat ilmu, berlakulah proses pemindahan maklumat dari gurunya kepada dia. Ini yang pertama. Yang kedua, bila anak ini mula memahami, dia akan mula berfikir. Dan ini juga merupakan satu proses yang berkaitan dengan ta'lim insani. Tetapi sifat ta'lim insani yang kedua, dia ada dua juzuk, ada dua bahagian. Yang pertama ialah yang bersifat pemindahan dari seorang kepada yang lain, nama proses ini ta'allum. Yang kedua, tafakkur. Dia merupakan istifadah dari akalnya. Istifadah ni maknanya apa yang kita nak sebut kupasan ataupun cerapan, apa istilah yang tepat digunakan. Akal ini berfungsi untuk menilai sendiri dan membuat satu pentaakulan. Kalaulah tepat istilah yang saya gunakan ni, maknanya satu kerahan minda yang kita gunakan selepas penghayatan itu berlaku untuk menatijahkan satu kefahaman. Di kelas, apa yang guru mengajar hanyalah 30% saja. Anak ini nak mencakup 100%, 100% mesti diusahakan dengan tafakkur. Maknanya apa yang dipelajari dari kelas itu, sama ada di universiti, di college, di masjid sekalipun, di sekolah, proses yang berlaku hanya 30% saja sebenarnya. Nanti balik kena kaji, kena fikirkan, kena hadamkan. Inilah namanya tafakkur. Dan tafakkur ni disebut al-istifadah al-kulliyah, berbanding dengan at-ta'allum merupakan istifadah al-juz'iyah. Bila kita belajar daripada seseorang yang telah kita lihat syarat-syarat yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya
Zadul Ma'ad, dan juga disebut juga dalam Madarijus Salikin. Bagaimana nak mendapat ilmu yang melekat dalam fikiran telah kita jelaskan sebelum ini 6 syarat, tak perlu diulang semula. Kemudian bila cukup ke 6 syarat ini, berlakulah proses tafakkur. Tafakkur ini ialah duduk berfikir hasil daripada apa yang telah dipelajari itu, kemudian dikombinasikan dengan maklumat-maklumat yang lain, maka berlakulah tafakkur. Ini dua perkara yang sifatnya ta'lim insani. Yang kedua, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kata Imam Al-Ghazali, ialah ta'lim rabbani. Ta'lim rabbani ini adalah pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mangkali ini ada kaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Baqarah ayat ke-269. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah SWT mengurniakan hikmah kepada seseorang yang dikehendakinya, dan sesiapa yang dikurniakan hikmah itu mendapat manfaat yang besar, dan tidaklah memperolehi kemanfaatan kebaikan melainkan orang-orang ulul albab. Ulul albab ni panjang pula ceritanya, pernah kita bincangkan satu masa dahulu. Antara syarat untuk jadi ulul albab ini, mesti ikhlas, mesti banyak qiyamul lail. Ini antara sifat-sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala merujuk kepada ulul albab. Ulul albab ni perkataan lubun. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, nanti kita akan lihat lebih lanjut bandingan yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali mengikut apa yang disorot oleh Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasinut Ta'wil. Mungkin ada benarnya pandangan Imam Al-Ghazali ini, dan apa yang disebut oleh Abu Bakar Al-Jazairi menafikan laduni itu dari satu sudut pun betul juga. Ini ada perbezaan pandangan dari sudut yang kita dapat lihat bersifat teknikal kepada penjelasan ini. InsyaAllah perkara ini akan kita lihat lebih lanjut pada masa akan datang. Dan sebenarnya kita semua berpeluang untuk mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala secara terus, yang namanya ilham. Dan ilham ini bila dipupuk, dibajai, disuburkan, jadilah kita orang yang hakim, satu level sebelum sampai ke ulul albab, labib. Dan ada doa-doa yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat supaya dikurniakan ilham yang baik, buat menjadi bekalan kita dalam hidup, supaya keputusan yang kita buat adalah keputusan yang penuh dengan hikmah. InsyaAllah perkara ini akan kita bincang lebih lanjut pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.